There you go. Supaya sahabat-sahabat kita yang tak dapat bersama dengan kita boleh rujuk ni. So, kita diam sampai bila? Sampai kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Boleh ya tuan-tuan? Alright. Nah, dalam diam-diam tu diam kosong ke? Tak ada. Dia bukan diam kosong, diam tak buat apa-apa. Dalam diam-diam tu kita buat sesuatu. Dan saya cadangkan dalam diam-diam kita tu, kita ubah kepala-kepala negatif kita kepada kepala yang lebih positif. Apa dalam kepala tu yang kita nak ubahkan? Perkataan-perkataan negatif dalam kepala kita tu kepada perkataan-perkataan yang jauh lebih positif. Nah, teknik ni mengubah minda ni, mengubah perkataan-perkataan dalam kepala ni, tekniknya namanya reframe. Reframe ni adalah satu teknik NLP, Neuro Linguistic Programming. NLP ni banyak benda. Reframe ni salah satu alat dalam NLP. Macam mana nak mengubah minda yang negatif ke minda yang positif menggunakan satu ayat. Seninya menggunakan satu ayat. Saya bagi contoh. Ini tuan-tuan perempuan sebenarnya dah biasa buat. Saja tuan-tuan perempuan tak tahu benda tu reframe. Apa contoh-contohnya? Katakan sahabat kita atau kawan kita atau saudara kita atau suami isteri lah masing-masing, kadang-kadang dia komplain, Syed petang-petang hujan, Syed petang-petang hujan, nanti jam lah. Negatif kan? Ya, negatif. Kita yang dengar statement tu Puan Julie, kita cakap kat dia, kita cakap apa kat dia untuk mengubah kepala dia supaya dia jadi lebih positif? Saya selalu cakap, saya cakap hujan tu bagi kebaikan pada yang lain. Contoh macam saya selalu ambil, saya tak payah siram pokok, hujan dah turun. Tu dia. So, sekarang orang yang negatif tu bila dia dengar tu, dia mula kita positif tu. Puan Julie bintang. Asyik. Kutip bintang. Kawan-kawan yang lain. Orang komplain, petang-petang hujan, nanti jam lah. Apa yang kita respon? Cara kita respon. Nak buka mic pun boleh. Kita tak ramai. So nak buka pun, buka mic pun boleh. Nak chat dekat chat box pun boleh. Okay. Apa respon kita kepada orang-orang yang negatif macam tu? Kita cakap apa? Yang mengubah kepala dia menjadi positif. Come on, bagi lagi satu lagi. Rahmat sudah turun, kata Puan Siti. Bunyi macam cerita Piramli. Bintang Puan Siti. Ya, kita sering cakap tu. Ya, hujan tu kan rahmat. Yang orang yang negatif tadi tu bila dia dengar, astagfirullahaladzim, dia lupa. Ini namanya reframe. Mengubah satu minda yang negatif ke minda yang positif, seninya menggunakan satu ayat. Seninya. Nak berayat-ayat boleh. Saja dia tak sekuat. Ya. Tapi dengan satu ayat dia boleh ubah minda tu. Ini namanya seninya reframe. Jom berdoa. Apa kehebatan. Tuan Aman bintang. Alright. Kita nak test tuan-tuan perempuan. Saya nak bagi beberapa ayat yang negatif. Ya. Saya nak bagi beberapa ayat yang negatif. Saya nak tuan-tuan perempuan reframe. Okay. Ready? Ini ayat pertama. Ready? Anak-anak ni menyusahkan aku. Reframe. Pak, tuan-tuan perempuan, kita nak tengok siapa yang boleh reframe ni. Spouse kita ke, dia komplain. Anak-anak ni menyusahkan aku. Macam mana nak reframe minda negatif dia ke minda yang positif? Apa yang kita cakap? Saya seolah-olah boleh dengar Puan Julie tengah typing dengan kuat. Tuan-puan yang kata, anak-anak ni lubuk pahala kita, boleh bintang. Cantik tu. Reframe lah tu. Very good. Ada orang tak ada anak, itu bukan saja reframe Puan Julie, itu reframe dengan kita lempang dia sekali.
Biasalah budak nanti besar rindu. Ya, nanti bila dia besar masuk asrama apa rindu pula. Boleh pun nama bintang. Ya. Nah, Puan Julie, seni reframe ni ayatnya mesti mudah. Ayatnya mesti satu. Kalau nak berayat-ayat tu panjang, keberkesanan reframe tu jadi kurang. Ya. So contohnya, orang tua-tua dulu Siti Aisyah kata macam anak-anak macam-macam anak ni. Haish. Itu belum lagi reframe Puan Siti. Itu reframe .f. reframe yang lemah, reframe .f. Ya, so reframe kerana dia belum mengubah minda negatif tu kepada positif. Orang dulu-dulu dia reframe macam mana? Dia kata apa? Anak bertuah. Reframe lah tu. Dia tak mencarut anak tu. Dia kata anak bertuah. Bertuah. Ya. Okey. Saya bagi ayat yang lain. Ready? Tuan-tuan dan puan? Ayat yang lain. Tolong reframe ayat berikut. Aku penatlah. Kita sering dengar kan komentar statement begitu. Aku penatlah. Reframe. Cepat. Ingat, dia mesti satu ayat. Spontannya. Reframe. Aku penat. Kalau tuan-tuan perempuan type banyak sangat tu, itu tanda-tanda bukan reframe. Kalau malas nak type, buka je mic. Reframe. Cakap dengan saya. Macam mana reframe tu? Penat lah. Saya seolah-olah boleh dengar masing-masing tengah type. Gunung. Cepat. Sekejap lagi rehat lebih sikit. Puan Aminah boleh bintang. Kena. Atau Puan Aminah jerit balik. Rehatlah. Pun reframe. Ya, sesenang tu. Ya, sesenang tu. Puan Julie nak tambah tak? Saya kalau penat, Ya. belum saya cakap penat lah tu, saya selalu saya cakap macam ni. Ibu penat. Hari ni makan semua beli. Yang menyebabkan anak-anak dia kata, hore! McDonald. Begitulah selalunya. Boleh Puan Julie bintang. Puan Siti kata, banyak betul urusan hari ini. Itu belum reframe tu. Itu seolah-olah menambah-nambahkan lagi. Ya, seolah-olah kita bunyi kesian. Tapi tak kena. Dia belum mengubah yang negatif kepada positif. Ya, positif belum lagi. Ya. Nanti mati rehat kasarlah bunyi. Itu nak cerita tentang mati-mati ni apa baik-baik sikit. Dok tahu nak. Alright, saya bagi ayat terakhir untuk kita reframe. Ready? Dia suka sangat cari salah aku. Reframe. Dia suka sangat cari salah aku. Sebenarnya dia jealous. Tengok Puan Julie dengan dia punya slang ni sekali. Dia panjang. Boleh Puan Julie bintang. Jealous tu. Biasanya lah. Lain-lain tuan-tuan puan, macam mana nak reframe ayat tu? Puan Siti lantak dia. Buat masa ni saya terima yang tu. Bintang. Ceritanya lantak tu dia ada konotasi negatif. Be careful. Lain. Disayang akulah, dia bagi aku perhatian. Contoh. Tanda-tanda disayang. Itu reframe juga. So, tuan-tuan puan, balik kepada S tadi. Dalam kita diam tu, shut up tu, tutup mulut, tutup suara-suara dalam kepala, dia bukan diam-diam kosong. Dia diam-diam berisi. Ya. So, dalam kita diam tu, kita reframekan kepala tu. Apa yang negatif, ubah kepada positif. Ya. Saya bagi satu reframe yang mudah, yang saya gunakan. Ya.
Saya hormat pandangan. Macam mana tu hormat pandangan? Pernah tak tuan-tuan pun pernah dengar? Orang cakap, hormat pandangan aku, hormat pandangan dia, hormat pandangan. Macam mana hormat pandangan? Apa yang kita cakap untuk hormat pandangan? Cepat. Apa perkataan yang kita gunakan untuk hormat pandangan? Agree on disagree, agree to disagree. Panjang sangat. One word. No, actually it's two words. Kalau dalam bahasa Inggeris two words. Tapi dalam bahasa Melayu dia one word je. Hormat pandangan begini ya. Bila orang buat sesuatu, kita tak suka, kita tak setuju. Tapi tak nak bergaduh, tak nak debat. Kita nak hormat je pandangan tu. Kita kata apa? Menarik tu. Atau dalam bahasa Inggeris, that's interesting. Menarik tu. Atau that's interesting. So, contohnya, ada orang tu datang kat kita, kau ni gemuk lah sekarang. Menarik tu. Nah, bila kita kata menarik tu, bukan kita ni tak setuju. Bukan kita ni setuju. Kita hanya menyatakan bahasanya pandangan tu menarik. Itu adalah satu refrain. So, kita tak terus negatif. Dipanggil aku gemuk lah sekarang. Kita kata, menarik tu. Because bila kita kata perkataan menarik tu, kita meletakkan diri kita pada mod belajar. Nanti kita cerita balik. Apa hubungan belajar dengan sabar? Jadi ada hubungan ni. Ya. Buat masa ni, terima je lah. Bila kita kata menarik tu, kita meletakkan diri kita pada mod belajar. Berbanding dengan orang kita, engkau ni gemuk lah sekarang, kita terus buat kesimpulan, engkau panggil aku gemuk, engkau mencawakan aku ke? Contohnya, dah bergaduh. Dan kita kan jadinya. So, dengan meletakkan diri kita pada mod belajar, kita memberi kita peluang untuk, nombor satu, pause, tomak nina. Ya. Kita memberi peluang untuk diri kita untuk dapat tahu apa sebenarnya dia cakap ni. Kita tak terus melatah. Boleh ya? Alright. So, tuan-tuan puan, the next time sesuatu berlaku dalam hidup, ya, contohnya anak bawa air, jatuh gelas, pecah gelas, air tu bersepah, kita pun kata menarik tu. Test it out. See what happens. Ya. Yeah. Daripada terus, kau ni, dah bergaduh. Alright. So, tuan-tuan puan, kita balik. S maksudnya apa? Tulis dekat chat box tu besar-besar, capital letters. S tu apa? Tuan-tuan perempuan yang baru masuk, kita berinteraksi dengan saya ya. S tu apa? Puan Julie dah tulis dah. Shut up. Ya. Tuan-tuan perempuan yang lain, rajin-rajin tulis ya. Belajar tu dia tak boleh dengar aja, dia kena buat. Ya. Terima kasih Hairul, bintang. Ya. Shut up. Kenapa? Kerana bising tu akan hanya mengeruhkan keadaan. Dan ingat, dia bukan saja tutup mulut, kita nak tutup suara-suara dalam kepala. Baik. Tuan-tuan perempuan, saya cakap laju sangat ke? Saya nak confirm. Takut saya ni short sendiri je. Sila type dekat chat box ni. Adakah cara saya sampaikan ni okey? Atau terlalu laju? Boleh ikut ke? Sila respon dekat chat box. Okey kata okey. Laju sangat cakap laju. Pace okey, terima kasih Hairul. Okey. Hai. Lagi laju tuan-tuan perempuan tulis okey tu. Lagi saya tahu tuan-tuan perempuan masih hidup dengan saya lagi. Kata saya rasa macam cakap seorang-seorang. Alright. S A. Kini ingat kita punya akronim lah. S A B R. S kita dah selesai. Kita nak masuk A. A lah apa? A lah acknowledge the situation. Belajar bahasa Inggeris sama-sama kita belajar sabar. Acknowledge the situation.
Apa maksudnya acknowledge? Acknowledge is to be aware. Aware tu dalam bahasa Melayu kata apa? Sedar. Tuan-tuan dan puan, bila kita emosi, kita lupa diri. Hashtag deep sangat. Bila kita emosi, kita lupa diri. Contohnya, contoh. Anak buat hal, kita pun cubit pilin. Dek kena emosi sangat, kita cubit pilin dia. Ya. Selang sejam kemudian kita datang balik, kita tengok bekas kita cubit pilin tu masih merah lagi kat kaki dia. Kita pun rasa mula bersalah kan. Yang membuatkan kita mulalah minta maaf dengan belikan dia aiskrim dan seterusnya. Kenapa? Kerana waktu kita cubit pilin tu, kita lupa diri. So bila kita kata A ni, kita nak sedar, acknowledge the situation. Kita nak sedar apa yang kita buat. Kajian telah dilakukan kepada orang-orang yang pembunuh lah, ya. Dan dia membunuh orang-orang yang dia kasihi. Kekasih dia ke, atau suami dia ke, atau isteri dia ke, dia bunuh. So, bila dikaji dengan mereka-mereka ni, didapati bahawasanya orang-orang ni lupa waktu bila dia pegang pisau. Dia dah tak sedar bila dia duduk stab kekasih dia, isteri dia atau suami dia. Dia dah lupa berapa banyak kali dia buat. Kerana waktu dia dah sedar, benda dah habis. Maksudnya dah mati dah. Berkali-kali stab. Dia tak sedar satu benda, dia tak ingat satu benda pun. So bila kita ni emosi, kita lupa diri. So soalan dia lah, kita nak sedar tentang apa ya? Sebelum saya tunjukkan cara nak sedar. Kita nak sedar tentang apa? Kita nak sedar tentang dua perkara. Nombor satu, kita nak sedar Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. Satu hal yang berlaku depan kita tu, Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. Nombor dua, kita nak sedar bahawasanya kita juga yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada keadaan itu. Boleh tuan-tuan puan? Saya bagi contoh. Suatu masa saya tengah bawa kereta di Plus Highway. Dah masuk dekat Perak tu, tiba-tiba kereta-kereta kat depan semua mula berhenti. Kenapa? Kerana ada traffic jam kat depan. Saya pun masuk ke lane yang ketiga dan mula slow down dan berhenti. 4 kereta belakang saya, dia tak tengok bahawasanya ada traffic jam kat depan. So, dia pun langgar kereta keempat belakang saya dan kereta keempat langgar kereta nombor 3, nombor 3 langgar kereta nombor 2, nombor 2 langgar kereta nombor 1, nombor 1 kena langgar saya. Betapa kuatnya. Dia bunyi tak sedar, dia tak brake langsung. Boom. Sampai barang-barang saya kat seat belakang tercampak ke depan. Punya kuatnya. Ya. Now, pada waktu dan saat tu kan, kita melenting dalam kepala. Kau ni tak faham ke? Tak nampak ke? Kat depan tu dah jam. Kenapa tak berhenti? Pada saat yang pertama. Kemudian kita mula ingat. Allah juga yang mengizinkan benda ni berlaku kan? Gambarnya kalau kita ingat tentang itu, ada kita nak marah? Tak adanya. Dan kita nak also ingat, kita juga yang buat pilihan beberapa saat sebelum tu. Macam contoh saya tadi, beberapa saat sebelum kejadian orang tu langgar, saya masuk ke lane yang ketiga. Saya boleh masuk lane kedua atau pertama, saya masuk lane yang ketiga. Ya. Dan di lane yang ketiga tu saya kena. See? So, beberapa saat sebelum benda tu berlaku, saya telah buat satu pilihan. Maka saya bertanggungjawab dengan pilihan tersebut. Saya tak bertanggungjawab dengan kemalangan tu. Saya bertanggungjawab dengan pilihan yang saya buat yang membawa saya ke lane yang ketiga. So, dengan kita sedar itu, ada kita nak marah? Tak adanya. Kerana kita ada buat sesuatu yang menyebabkan keadaan tu berlaku. So, bila kita sedar kedua ni, kita lebih memikirkan itu. So the next time tuan-tuan perempuan bergaduh dengan suami atau isteri kan, ingat balik. Aku juga yang pilih dia. Bertahun-tahun yang lepas.
Fikir yang tu, lepas tu kurang gaduh. Baik. So, macam mana nak sedar? Sila tulis, sila type dekat chat box. Macam mana nak sedar? Macam mana nak sedar diri? Bagi satu contoh, bukan contoh lah. Apa strategi tuan-tuan perempuan untuk sedar? Kerana bila kita tak sedar, kita tak tahu apa kita buat. Okey, so macam mana nak sedar? Sila type dekat chat box. Kita nak tengok strategi tuan-tuan perempuan sedar. Puan Amnah buat refleksi diri terus. Bintang Puan Amnah. Baik. Macam mana nak sedar? Tuan-tuan perempuan lain, macam mana sedar? Ke tak sedar? Okey, saya tunjukkan cara saya sedar. Nombor 1, tomak ninah. Berhenti seketika. Benda yang kita belajar dalam solat, berhenti seketika. Berhenti seketika tu, dia bukan berhenti seketika tak buat apa-apa. Tak. Mak Saleh ada kata-kata ni, stop to smell the flowers. Ya. Stop and smell the flowers. Berhenti dan bersyukur. Pause tu. Ya. Tarik nafas nombor 2, Puan Julin. Nanti kita tunjukkan. So, dalam tomak ninah ni, kita buat sesuatu sebenarnya. Benarkan emosi itu. Dalam tomak ninah tu, benarkan emosi itu. So, maksudnya, katakan kita rasa marah, dalam kita berhenti itu, benarkan diri kita untuk marah. Oh, gila kan Liza ni? Ingat, tuan-tuan perempuan, sabar tidak menidakkan emosi-emosi yang lain. Ya. Kita kena ingat, emosi-emosi lain, baik marah, baik happy, baik stres, itu emosi-emosi yang Tuhan bagi juga. Ya. Sabar tidak menidakkan emosi-emosi itu. Ya. Malah sabar kata, nak marah boleh dengan sabar, supaya tak mencarut. Kita belajar pagi tadi kan? Ya. So, dalam kita ni tomak ninah tu, benarkan diri untuk merasai emosi tersebut. So, kalau marah, benarkan diri untuk marah. Ya? Untuk feel marah tu. Syarat dia, ada syarat. Ada syarat. Ya? Syarat dia lah apa? Bagi tempoh masa. Maksudnya apa? Okey, contohnya. Aku nak marah. Marah untuk seminit, marah, belum sampai seminit lagi, marah, benarkan diri. Nah, ini melawan dengan apa yang tuan-tuan perempuan belajar selama ni kan. I mean, bila tuan-tuan perempuan dah beremosi, atau marah, atau stres, atau depres, atau sedih, mesti ada sahabat atau keluarga yang datang yang kata, kau ni tahan marah kau, tahankan marah kau. Atau, ni berhenti menangis, berhenti menangis. Ni tisu, berhenti menangis. Ditahankan emosi itu. Emosi bila ditahan, kita tak tunjuk, dia makan diri. Saya buktikan. Tuan-tuan perempuan tengok cerita komedi, Maharaja Lawak lah contohnya. Habis tu jangan gelak. Jangan gelak. Tengok je cerita tu, tapi jangan gelak. Apa kan jadi kata tuan-tuan perempuan? Krem dekat perut ni. Punya tahan gelak. So, bayangkan bila happy, kita tahan pun ia menjejaskan jasad. Bandingkan dengan marah. Bayangkan bila marah. Bayangkan bila sedih. Bayangkan bila stres. Dia akan makan jasad daripada dalam. So, emosi itu perlu dilepaskan. Usah lawan dia. Cara nak lepaskan, dia mesti dilepaskan dari segi yang in a controlled fashion. How? Bagi tempoh masa. Aku nak marah. Okey, marah dengan seminit. Seminit ke, sejam ke, sehari ke, terpulanglah. Kerana bila kita buat macam tu, dalam kepala kita, kita kata, aku pilih untuk marah.
Maka bila aku pilih untuk marah, maka aku boleh pilih untuk happy kemudian. Pilih untuk sedih. Maka bila aku pilih untuk sedih, aku yang memilih untuk melakukan sesuatu. Maka kalau aku boleh pilih untuk lakukan ini, maka aku boleh pilih untuk lakukan benda yang lain. Ia merupakan satu benda yang kita boleh kontrol. Janji bagi tempoh masa. Kalau kita tak bagi tempoh masa, kita mula marah tu berpanjangan, sedih tu berpanjangan, stres tu berpanjangan. Yang akan merosakkan, dia jadi terlampau. Okay. So nak marah tu, benarkan diri untuk marah. Dalam keadaan tamak nina tu. Boleh? Nanti kita akan kupaskan ni lagi. Tentang macam mana kita nak lepaskan tu. Ya, kita akan kupas lagi. Buat masa ni, jangan lawan emosi tu. So dalam tamak nina tu, benarkan untuk merasai. Kalau ditanya kaunselor-kaunselor, bila jumpa dengan orang-orang yang ada trauma, antara benda yang kaunselor ni buat adalah dia tidak menidakkan orang tu dengan trauma. Dia membenarkan orang tu merasa sakitnya. They allow you to feel the pain. Untuk kita menerima keadaan tu. So samalah dengan kita. Jangan lawan emosi tu. Kita kena ingat, emosi tu Tuhan juga yang bagi. Dan ada sebab. Nanti kita cerita tentang sebab. Boleh ya tuan-tuan puan? So, step 1 untuk study tamak nina. Benarkan tempoh masa kita, bagi tempoh masa. Step 2. Puan Julie dah sebut. Bernafas. Dan kalau ikut Puan Julie, dia kata bernafas, tarik nafas kejap. Tak. Bukan kejap. Tarik nafas panjang-panjang. Kenapa kita tarik nafas? Kerana otak kita perlukan oksigen. Dan otak hanya boleh berfungsi dengan optimum bila ada oksigen. So kalau kita tarik nafas pendek-pendek, sekejap-sekejap, kita tak cukup oksigen. Ya. Bila otak tu berfungsi dengan optimum, maka barulah ia boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah. Boleh? Yang mana tengok dia pilih. Dah pilih. Sekejap. Boleh tuan-tuan puan? Apa jadi bila kita tak tarik nafas? Bila kita lupa nak tarik nafas. Nafas kita pendek. Apa yang berlaku? Oksigen kurang. Macam mana saya tulis kat sini lah. Sewaktu nafas kita berdengus kerana marah atau teresak-esak kerana sedih atau hambar kerana putus asa, tarik nafas dengan kesabaran. #deep. Kerana bila nafas kita pendek, oksigen kurang. Bila oksigen kurang, otak kurang berfungsi. Dia fungsi kurang optimum. Yang menyebabkan kita nampak masalah saja. Otak kita akan buntu, tak tahu apa nak buat. Nah, tuan-tuan perempuan pernah berada dalam situasi ini. Ya. Waktu bila? Waktu contohnya, katakan ahli keluarga kita, suami kita pergi jauh-jauh, bermusafir lah, contohnya ke Johor, contohnya lah. So, perjalanan patutnya 3 jam, 4 jam, 5 jam kemudian tak ada WhatsApp, tak ada handphone, kita call pun tak jawab, kita pun mula berduduk di hati, mula tarik nafas pun macam lupa nak tarik nafas. Yang menyebabkan kita mula buntu, apa jadi. Kita jadi macam tu sampai bila? Sampailah kekasih hati itu telefon, hantar WhatsApp, dan kita masuk, kita baca, kita dengar telefon, dengar suara dia, kita pun menarik nafas lega. Waktu tu baru tarik nafas. Boleh tuan-tuan? So dalam tamak nina tu, bernafas. Langkah yang ketiga. Kita habiskan langkah ketiga, so kita rehat sekejap. Langkah ketiga kita buat apa? Rangsangkan semua deria. Tuan-tuan, kita ada berapa deria? Sila letak dekat chat box.
Tuan-tuan dan puan, berapa deria yang kita ada? Sebagai manusia kita ada berapa deria? Tuan-tuan dan puan duk kira tu. Mata, telinga. Berapa deria yang kita ada? Tuan-tuan dan puan, cepat. Tak dekat chat box tu, bagi nombor. 4 kah? 5 kah? 6 kah? 7 kah? Puan Julie macam-macam deria yang dia tulis. Berapa? Bagi nombor Puan Julie. Berapa deria yang kita ada? 5. Puan Julie kata dia ada 5. Yang lain-lain? Tengah kira. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan, kita ada 5 campur 1. 5 campur 1 Puan Norina. 5 campur 1. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bau, mulut untuk rasa. Okey. Sentuhan. 5 dah. Campur 1 tu suara hati. Mak Saleh kata gut feeling, intuition, orang Melayu kata suara hati, psikologi kata audio digital. Tak saksi langsung. Siapa kata deria dia 7, dia mula nampak hantu. Rangsangkan semua deria. Switch on all the senses. Ya. Kerana bila kita emosi, kita sering lupa dengan merangsangkan deria, kita kembali berpijak di bumi yang nyata. Soalan dia macam mana nak rangsangkan diri ni? Macam mana nak rangsangkan diri? Sebutkan apa yang dilihat, didengar, dibau, dihidu, dirasa. Everything. Contohnya, sesuatu berlaku. Okay? Asal kita cakap, apa yang aku nampak ni? Apa yang aku dengar ni? Apa di tangan aku sekarang? Ingat kan pembunuh yang dia pun tak sedar yang adanya pisau dekat tangan ni. Apa di tangan aku sekarang? Apa perasaan aku terhadap ni? Say it out. Ya. Itu membantu kita untuk switch on deria-deria kita. Setakat tengok je, setakat dengar je, setakat bau je, tapi tak cakap, tak guna. Belum lagi. You have to say it out. Switch on. Saya bagi contoh di mana teknik ini digunakan di dunia kita. Ya. Terutama di mana? Di Jepun. Di Jepun, orang yang bawa kereta api tu, driver kereta api tu, pemandu kereta api tu, dia dilatih bila dia nampak lampu kuning ke lampu hijau, dia akan cakap kuning. Hijau. Dia cakap Jepun lah kan. Kuning. Hijau. Dia akan point kepada lampu tersebut dan dia akan sebutkan keluar. Teknik ini membantu dia untuk selalu sedar kerana dia sebagai pemandu kereta api, ya, nak memandu bawa kereta api tu dari hujung dunia ke hujung dunia, maka perjalanan tu akan membuat perjalanan akan membosankan, you know. Dan dia tiap-tiap hari dibawa ke situ je, benda tu jadi biasa sangat. So untuk mengelakkan supaya orang tu tidak lupa diri, tak ambil mudah, maka dia driver-driver kereta api ni dilatih setiap kali nampak lampu, contohnya dia akan sebut, dia akan point dan dia akan sebutkan keluar. Merah, hijau, dia akan point. So teknik yang sama tuan-tuan perempuan nak gunakan bila tuan-tuan perempuan bersama berada dalam situasi tu. Apa yang nampak? Apa yang aku dengar? Dia cakap apa sebenarnya ni? Ya. Apa di tangan aku sekarang? Nah, tuan-tuan perempuan, ada dalil ni dalam Quran. Tentang ini, ada dalilnya dalam Quran. Di mana? Di sini. Ini membawa kita kepada cerita kisah Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah kali pertama. Nabi Allah Musa dengan isterinya, dengan kambing-kambing dalam gelap, jalan-jalan-jalan, kemudian nampak ada cahaya. Nampak api, nun jauh di sana. Nabi Allah Musa bagi tahu isteri dia, "Kau tunggu sini, aku nak pergi ke tempat tu."
tempat api itu. Kok boleh dapat panduan. Kemudian bila sampai ke api itu, Nabi Allah Musa, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Allah Musa. Nah, bayangkan ya, tuan-tuan dan puan. Nabi Allah Musa pergi tengok pokok ni terbakar, dan tiba-tiba Allah memperkenalkan diri. Oh, tak terkejut Nabi Allah Musa. Oh, terkejut. Bayangkan tuan-tuan dan puan, contohnya lah, pergi ke ATM machine kan. ATM machine mana bercakap? Masa bila cucuk, selamat datang Puan Julie. Mesti terkejutnya. Kali pertama, tak pernah jumpa ATM machine yang bercakap. Macam tu lah tu. Ya. So, macam mana Allah menenangkan Nabi Allah Musa? Okay, kita tengok di surah Taha ayat yang ke-17. Allah tanya, apa yang ada di tangan kamu, tangan kanan kamu, wahai Musa? So, Nabi Allah Musa menjawab, ini tongkat aku. Gunakan untuk berjalan, mengembala kambing. Nah, soalan. Kenapa Allah tanya ya? Allah kan Maha mengetahui. Kenapa Allah tanya apa di tangan kanan kamu, Musa? Allah menenangkan Nabi Musa. Apa di tangan kamu? Tuan-tuan dan puan, the next time kita berada dalam keadaan beremosi itu, apa di tangan aku sekarang? Apa aku lihat sekarang? Ya. Apa yang aku dengar tadi? Say out. Kerana bila kita sedarkan diri, maka kita lebih akan menenangkan diri. So as A, acknowledge the situation. Kerana bila kita ni sedar, barulah kita boleh bersyukur. Orang yang tak sedar macam mana nak bersyukur? #deep. Alright, tuan-tuan dan puan, sudah hampir sejam lebih sikit. Tuan-tuan dan puan sudah sabar duduk bersama dengan saya untuk memastikan tuan-tuan dan puan tak terlekat di kursi itu. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan 2 minit untuk tuan-tuan dan puan lari ke bilik air kepada mereka yang nak pergi toilet sekarang. Saya tahu tuan-tuan dan puan, kita seronok sangat belajar ni, takut-takut lupa nak pergi toilet atau rasa macam ya, takut terlepas ilmu-ilmunya. Maka saya nak bagi tuan-tuan dan puan rehat 2 minit, pergi ke toilet dan kita sambung selepas ni. Ya, 2 minit bermula sekarang. Sambil dalam 2 minit kepada mereka yang tak nak pergi toilet ke apa ke, nak tanya soalan, boleh. 2 minit bermula sekarang. Silakan. Tuan-tuan dan puan, sekiranya ada soalan nak tanya sementara tengah rehat ni. Kita tengah rehat 2 minit sekarang ni. Sekiranya ada soalan nak tanya, boleh. Nak buka mic pun boleh. Nak tulis pun boleh. Kepada mereka yang baru join kita, tuan-tuan dan puan, kita sedang rehat sekarang. Tak nak terlekat dalam kursi. Banyak sangat pula tempat kita. 1 minit sudah berlalu. Nak buka mic tuan-tuan dan puan boleh nak tanya soalan. Ya, kalau terbuka mic, takut nanti benda-benda yang lain pula yang keluar, masuk dalam recording kita di sesi ini. 1 minit sudah berlalu. Sepuluh saat.
Baik, kepada mereka yang sudah berada depan skrin untuk kita sambung, sila type ya dekat chat box. Kepada mereka yang sudah berada depan skrin sekarang, untuk kita sambung, sila type ya. Puan Juli seorang je sampai. Yang lain masih dekat toilet lagi. Ya, Norin. Ya, boleh. Puan Juli bintang, Norin, Norina bintang, Murni bintang. Kutip bintangnya masing-masing. Alright. Alhamdulillah. Semakin ramai sudah kembali. Ya, kepada mereka yang sudah kembali dekat skrin, type ya. Ya. Baik. Sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya sebelum kita sambung. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. 5 saat. Siapa nak tanya soalan, nak buka mic boleh, nak type dekat chat box boleh. Kalau dia type dekat chat box, dia soalannya mungkin panjang, type dekat itu. Tengah tulis soalan. So, 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Saya ada soalan. Berapa bintang yang tuan-tuan perempuan dah kutip? Sila type dekat chat box tu. Bagi nombor. Berapa bintang yang tuan-tuan perempuan dah kutip? Puan Juli dah 11. Dah Tan Sri. Puan Juli dah Tan Sri. Lain-lain? 5. Lagi? Puan Siti dah 5. 2 orang je kutip bintang. Azuri 3. Okay. Puan Siti dah Datuk. Azuri belum sampai Datuk lagi. Baik. Untuk Puan Juli dengan Siti Ashraf, kita nak bagi tahu awal-awal. Ada hadiah kan? So, untuk Puan Juli, dah sampai 11, saya nak bagi 2 buku. Kutip ni. Buku. Buku yang pertama, ni. Buku yang kedua. So, Puan Juli dah dapat 2 buku. Puan Siti, saya nak bagi 1 je buku dulu. Buku mudahnya guna NLP juga. Nanti saya akan letak saya punya nombor telefon. Untuk Puan Juli, kita tahu mana nak cari dia, tak apa. Untuk Puan Siti tu. Okay, Puan Siti, saya akan letak nombor telefon saya nanti. Puan Siti bagi tahu, hantar WhatsApp kat saya, anak kelas mana. Nanti kita hantar buku kepada anak saya, dia passing kepada anak Puan. So, tuan-tuan perempuan lain, anda masih ada masa lagi dengan saya. Ya, kita habis program pukul 11. Anda masih ada masa dengan saya untuk kutip bintang. Puan Juli, kutip bintang lagi. Kenapa? Kerana ada lagi 1 buku. Saya nak bagi. So, tuan-tuan perempuan, kutip bintang masing-masing. Ya. Bila saya kata saya bagi 1 bintang, letak 1 pangkah dekat kertas masing-masing. 1 pangkah maksudnya 1 bintang. Boleh? Alright. S, A. Apa huruf yang seterusnya, tuan-tuan perempuan? Sila respon dekat chat box tu. B, kata Puan Juli. Bintang Puan Juli. Ya, laju dia. B ialah break the pattern. Amalina, B juga disebut, boleh bintang untuk anda. B ialah apa? Bukan bintang. B ialah break the pattern. Pecahkan pattern. Apa maksudnya? Maksudnya, bila kita ni happy ke, stres ke, marah ke, sedih ke, kita berada dalam satu pattern, satu jalan. Ya. So, bila maksud kita break the pattern, maksudnya keluar daripada jalan tu, buat jalan yang lain. Dan kita dah belajar dia. Kita dah belajar ni. Semenjak kecil lagi kita dah belajar ni. Ya. Rasulullah kata apa? Bila kita ni marah, berdiri, buat apa? Duduk. Duduk, marah lagi, buat apa? Baring.
Baring marah lagi buat apa? Ambil wudu, pergi baca Quran ke, solat ke, buat sesuatu yang lain. Dalam bahasa psikologi namanya break the pattern lah tu. Sama. So, tang break the pattern ni tuan-tuan dan puan, kita pandai buat. Kita sering buat sebenarnya. Ya. Tolong aku tuan-tuan dan puan. Bila tuan-tuan dan puan stres atau emosi atau marah atau sedih, siapa di kalangan tuan-tuan dan puan ni makan atau shopping? Sila type dekat chat box tu. Anda buat apa? Makan atau shopping? Siapa buat? Atau dua-dua? Kalau dua-dua, cakap dua-dua. Sila type dekat chat box tu. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan bila marah, stres, depres, sedih, anda makan? Puan Julie minum kopi ke masuk level makan lah. Norina shopping, masih bintang-bintang. Lain? Tuan-tuan dan puan yang lain yang berada kat sini. Ada 18 orang hari ni, alhamdulillah. Come on, respond. Baring, sikit kita. Alhamdulillah. Buat sesuatu lah tu. Makan kata Rizwan, bintang-bintang. Ya, sikit pun bintang. Amalina kata shopping, boleh bintang. Shopping, Shopee ke, shopping mall ke, shopping lah tu shopping, okey. Makan, tidur, boleh tidur dia. Rizwan boleh tidur ya waktu marah, stres, depres apa ya. Saya kalau tidur ngigau. Masak itu Munir. Okey, masak ni masuk kategori makan. Julie menjahit. Wah, apa? So, tuan-tuan puan dah buktikan, bintang ya Munir semua. Tuan-tuan puan dah buktikan, bila anda emosi, anda buat sesuatu yang lain untuk menenangkan diri, untuk menguruskan sabar. Itu namanya break the pattern itu. Ya. Saja ramai orang tak bagi tahu kita cara nak buat dengan betul. Ingat tak tuan-tuan dan puan? Saya cakap pagi tadi, sejam tadi. Saya kata emosi adalah sesuatu yang perlu dilepaskan. Kalau kita simpan, dia makan diri. So, bila kita makan, kita nguruskan sabar tu dengan makan, dia emosi tu belum dilepaskan. Ia masuk dalam. Lepas kemudian lah, dilepaskan kemudian lah. Tapi dia masuk dalam dulu. So, macam mana? Ini cadangan saya. Beli makan tu, ya, beli makan tu dan bagi orang. Bagi orang makan. Maksudnya kita tak makan, kita bagi orang makan. Biar dia yang gemuk. Ya. Atau masaklah kepada tuan-tuan puan yang tadi masak kan. Okey, masak. So ketuk pintu jiran. Lepas tu bagi dia makan. Lepas tu jiran kita, kau kenduri ke? Tak, aku tengah marah ni, makan. Bukan kita yang makan, bagi orang makan. Okay. Atau kepada mereka yang shopping. Ya, siapa tadi yang shopping tadi tu? Amalina, ya. Puan Amalina dia kata dia shopping, itu cara dia menguruskan. Lepas tu dia pergi dia pergi mall lah. Setiap mall tu, setiap city mall jalan shopping therapy lah kononnya, window shopping therapy. Lepas tu dia nampak tu tudung Niloufar tu yang megah, yang mahal gila. Lepas tu dia kata aku beli lah. Aku tengah stres, aku beli lah tudung tu. Tapi dia lupa. Dia beli tudung tu, kemudian disangkut dekat almari. Dan tiap-tiap hari dia buka almari tu, dia nampak tudung tu, ia akan mengingatkan dia tentang apa yang dia marah hari tu. Malah mungkin dia akan menyesal ke. Aku beli tudung mahal. Kerana waktu dia emosi, dia tak sedar diri. So, saya cadangkan, beli tudung tu, bagi orang. Puan Julie mungkin kata, tudung Niloufar kot, mahal kot. Quran kita apa? Nak bagi benda yang kita sayang. So, beli tudung tu, beli. Lepas tu bagi orang. Tuan-tuan puan, dulu saya ni orangnya baran. Dululah.
Ya, orangnya barat. So antara cara saya menguruskan Sabah saya ialah saya cari tabung. Kalau tabung surau paling dekat, tabung surau tu. Kalau tabung masjid paling dekat, tabung masjid. Kalau tabung KFC paling dekat, tabung KFC lah. Kan di meja cashier tu kan ada tabung kat situ. So bayangkan saya pergi ke tabung KFC tu, saya pergi dekat cashier dia, cashier tu tanya nak makan apa? Saya kata saya tak nak makan, saya nak tabung kamu. Saya pun tarik tabung tu, mula masuk shilling. Masuk shilling, dah habis shilling masuk RM1, dah habis RM1 masuk RM5, masuk RM10, slow sikit. By the time sampai RM50, settle. I have to let it go. Boleh. Atau di kalangan tuan-tuan perempuan mungkin ada yang menulis kot, ya, menulis dekat Facebook kadang-kadang tu, ya. Now, ada orang bila dia menulis kat Facebook tu mencarut-carut, atau dikeluarkan habis emosi dia tentang apa yang dah berlaku, nangis-nangis lah. Especially yang mencarut-carut tu, tuan-tuan perempuan, kita ni lupa, kita mencarut-carut di situ, 3 tahun kemudian posting tu datang balik. Memories kan. So dah lah kita mencarut hari ni, 3 tahun kemudian mencarut lagi, berdosa hari ni, berdosa nanti. So kalau nak tulis pun, tulislah. Tetapi tulis apa yang kita belajar daripada pengalaman tersebut. Ya. Supaya bukan saja dia memanfaatkan kita kerana kita keluarkan benda tu daripada diri kita. Ya. Malah ia memanfaat orang yang membaca. So, bila kita kata break the pattern ni tuan-tuan perempuan, buat sesuatu yang berguna. Dan bila saya kata berguna, bukan saja untuk diri kita, lebih-lebih lagi baiknya, ia berguna untuk orang lain. So, contohnya, kita berpeluh, jogging. Itu cara kita lepaskan stres ke emosi marah tu, kita jogging. Berpeluh untuk kita, berguna untuk kita, alhamdulillah. Ya, kena menyihatkan badan kan, berpeluh tu. Tapi dia tak berguna kepada orang lain. So contohnya kita basuh kereta. Itu cara kita nak berpeluh dan mengeluarkan emosi kita pada waktu kita basuh kereta, lepas tu kita basuh kereta jiran sekali. Atau siram bunga dia sekali. So buat sesuatu yang berguna untuk diri kita, lebih-lebih baik lagi dia berguna untuk orang lain. Dia memanfaatkan orang lain. Boleh? Itu B. Break the pattern. S, A, B. Kita ke terakhir. Dah dekat ni. R. Nah, R ni ada 3. Ya. Nah, tuan-tuan perempuan, sekiranya tuan-tuan perempuan nak buka mic, saya bagi bintang ekstra ni. Puan Julie dah banyaklah bintang. Kita nak bagi orang lain pula. Tengok Puan Julie dah buka dah mic. Puan Julie. Ya, saya. Sebut perkataan dia. Respect. Very good. Nombor 2. Reflect. Nombor 3. Redha. Puan Julie dapat buku seterusnya. Alhamdulillah. Saya suka Okay. rebut peluang. Yes. Puan Julie dapat 3 buku. Ini tulisan isteri saya. Take charge parents. Nanti kita sampaikan ke Puan Julie. Ya. Boleh. Respect, reflect, redha. R ni ada 3 benda. Respect, reflect, redha. Nah, apa dia respect, reflect, redha ni? Ya. Ingat tak kita belajar sejam tadi? Hormat pandangan? Ya. Ya. So Puan Julie, tadi hormat pandangan kita cakap apa? Menarik. Menarik tu ya. So bayangkan Puan Julie, ada orang langgar kereta kita. Orang langgar kereta kita. Asal kita buka tingkap kita, kita cakap kat driver tu, menarik tu. Kena tak? Tak kena. Tak kena. Malah buat orang tu confuse. Apa hal? So soalan dia ialah, kita nak cakap menarik tu kat siapa? Dekat diri sendiri. No. Kita nak cakap menarik tu
kepada Allah. Menarik ke Allah. Kita nak bersangka baik dengan dia. Kalau kita sebut Alhamdulillah. Orang dulu-dulu macam tu tuan, Puan Julie. Orang dulu-dulu kata Alhamdulillah ala kulli hal. Ya? Alhamdulillah atas segala hal. Alhamdulillah. Dia bersangka baik dengan Allah tu. Kerana kita ni sering bersangka buruk, na'uzubillah. Ya. Siap kita soal Tuhan, why? Siapakah kita untuk soal Tuhan? So kita kata, menarik tu Allah. Apa kau nak bagi ke aku ni? Apa kau nak bagi aku ni? Apa yang Allah bagi? Bila kita bersangka baik dengan Allah, Allah pun akan mula tunjukkan hikmah dia. Kan kita selalu kata, apa saja yang berlaku, ada pengajaran dia. There are lessons to be learned, kata Mak Saleh. Ya? Ada hikmah dia. Setiap satu berlaku ada hikmah dia. Orang selalu cakap macam tu. So bila kita tanya apa hikmahnya, dia kata hikmahnya kat situ. Dia tak bawa untuk refleksi diri. Ya. Hikmah tu perlu dibawa kepada diri ni. Dan apakah pembelajarannya? Apakah penaik tarafkan diri yang kita perlu buat berdasarkan kepada apa yang kita belajar daripada situasi itu. Kita sering lupa setiap ujian yang kita lalui dalam hidup merupakan satu peringatan, bukan hukuman. Ya. Hukuman tu nanti, syurga neraka tu hukuman tu. Ya. Ujian kecil besar yang berlaku dalam dunia kita ni hanya merupakan satu peringatan. Kenapa? Kerana manusia ni sering lupa. Ada seorang ustaz saya, nama dia Ustaz Ashraf, seorang sahabat saya. Dan dia pernah cerita, dia kata dia dalam kereta dengan anak dia, tunggu isteri dia yang tengah beli barang dekat kedai runcit. Habis tu isteri dia, anak dia tengah main iPad. Ustaz Ashraf tertanya pada diri dia. Dia kata, aku kan ayah. Kau ni anak. Bagilah perhatian ke ayah kau ni. Yang kau main iPad tu kenapa? Maka Ustaz Ashraf nak dapatkan perhatian anak dia, dia buat apa? Dia cucuk-cucuk anak dia. Dia geletek-geletek anak dia. Supaya anak dia memberi perhatian kepada dia. Dan Ustaz Ashraf cerita, Allah buat benda yang sama dengan kita. Kerana kita ni sering lupa kerana urusan dunia. Sibuk dengan mengejar kulu kilir, sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan macam-macam lah dengan dunia ni. Allah tu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah pun cocok-cocok lah kita. Ya, dia bagi handphone tu rosak. Dia bagi gelas tu pecah. Dia bagi anak tu demam. Yang pada waktu ketika tu, kita pun kata, Allah, ingat balik kat dia. So, kita refleksi diri atas peringatan-peringatan ini. Dan bila kita jumpa pengajarannya, jumpa hikmahnya, barulah kita boleh redha. Saya nak ceritakan contoh sendirilah, tuan-tuan dan puan. Kepada mereka yang dah kenal saya, mungkin dah tahu cerita ni. Kepada mereka yang tak kenal saya, tuan-tuan dan puan, ini baby Aisyah. Saya panggil dia baby Aisyah. Anak kami yang ketiga. Kepada mereka yang belum kenal kami, saya ada seorang anak, Afifi, darjah 6, Umar Ashraf, darjah 4. Ya. Dan ini anak yang ketiga, 6 tahun. Namanya Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah ni, tuan-tuan dan puan, dia baby special needs. Ya. Baby OKU. Dan beliau special ke tahap rare. Apa maksudnya? Maksudnya doktor kata baby Aisyah ni ada multiple rare disease. Maksudnya dia bukan ada satu kondisi, dia ada beberapa kondisi dan setiap satu kondisi itu adalah rare. Ada yang ada nama, condition ada yang ada nama, ada yang tak ada nama, masih dikaji lagi.
So, bayangkan tuan-tuan perempuan, hari pertama baby Aisyah ni ada di dunia ni sehingga 6 bulan kemudian, kami suami isteri sangat-sangat stres. Kenapa? Kerana bila baby Aisyah ni ada hal, demam ke, sakit perut ke, dan bawa pergi ke hospital, doktor tak tahu apa nak buat. Doktor nak potong je. Ya. Kerana doktor tak tahu apa nak buat. Kenapa? Kerana doktor tak ada reference. Ini case rare. Satu dunia tak tahu. So, suami isteri, kami sangat-sangat stres pada ketika itu. Sehingga apa? Sehingga mula kami respect. Ya. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Ya. Kan? Bersangka baik dengan Allah, Allah lebih tahu. Kemudian keluar daripada mulut isteri saya, ya, keluar daripada mulut isteri saya. Beliau kata, kadang-kadang kita rasa kita tahu sangat tentang kanak-kanak. Allah bagi kita baby Aisyah untuk belajar lagi. Rupanya baby Aisyah ni wujud dalam hidup kita untuk kami belajar lagi. Itu hikmah dia untuk kami refleksi diri. Dengan itu, keluar je daripada mulut isteri saya, kami berdua ni barulah dapat menerima keadaannya. Redha. Boleh, tuan-tuan puan? Boleh. Daripada dulu yang doktor kata baby Aisyah ni tidak akan mencecah umur 3 tahun. Baby Aisyah alhamdulillah baru masuk 6 tahun. Allah lebih tahu. Respect, respect, reflect, redha. Pasal tu saya tak setuju Mak Saleh cakap forgive and forget. Ya. Kenapa kita tak boleh forget? Kerana macam mana kita boleh ingat benda-benda yang baik dalam hidup kita, memori-memori yang baik dalam hidup kita, macam itulah kita boleh ingat benda-benda yang buruk yang berlaku dalam hidup kita. Ya? So we cannot forget. Malah kita tak ingat selalu. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni merupakan satu peringatan untuk kita reconnect balik dengan Allah. So you cannot forget. Maka apa yang kita boleh buat? Kita learn and let go. Puan Julie, bersama dengan saya. Learn and let go. Dia kena ada pause sikit, Puan Julie. Learn and let go. And let go. Exactly. Kenapa learn ni dia ada tomak ninah dia, ada pause dia? Kenapa? Kerana learning takes time. Proses belajar. Betul. Saya ada ramai klien-klien yang jumpa saya, dia minta coaching. So kadang-kadang kita jumpa dengan beberapa orang yang kata, Cik, boleh tekan tak satu butang dalam mental saya ni, hilangkan, saya nak lupakan dia, Cik. Tolong tekan satu mental, saya ni stres, Cik. Saya kata tak boleh. Tak ada butang. Anda ingat kenapa? Kerana benda tu penting. Pasal tu anda ingat. Dan kenapa dia penting? Kerana ada pembelajaran di situ. Maka belajarlah. Learn. And then let it go. Kadang-kadang kita ada permasalahan yang datang berkali-kali. Benda yang sama je jadi kat kita. Kenapa? Kerana Allah kata, engkau belum habis belajar lagi. So learn and let go. Nah, ada dalilnya ni. Ada dalilnya dalam Quran ni tentang ni. Di mana? Di sini. Surah Al-Kahfi ayat 67 dengan 68. Ini perbualan antara Nabi Musa dengan Nabi apa? Siapa boleh jawab? Nabi Musa dengan siapa ni? Dengan Khidir. Ya, Azuri menjawab. Khidir, bintang. Khidir, tak ada pi ujung. Betul. Perbualan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa nak belajar daripada Nabi Khidir. Ya. Tapi Nabi Khidir kata apa? Sesungguhnya engkau, wahai Musa, tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahui secara meliputi, menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya
Nabi Musa ni nak belajar tak boleh. Kenapa? Kerana Nabi Musa kurang sabar. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni nak jadi orang yang sabar, kita perlu jadi orang yang berilmu. Saja manusia ni ilmunya tak lengkap. Allah aja ilmunya lengkap. Manusia ni apa? Manusia belajar. So maksudnya apa? Maksudnya belajar itu mendidik sabar. Lagi kita belajar tentang sesuatu, lagi ia menenangkan diri. Contohnya tuan-tuan dan puan. Kita dekat traffic light. Ya. Kita dekat traffic light tu. Traffic light tu merah. Kita belakang satu kereta. So kita belakang satu kereta dan kedua-dua kereta ni depan traffic light yang warnanya merah waktu tu. Lampunya merah waktu tu. Bila lampunya hijau, kereta depan tu tak gerak-gerak, kita ni sering buat apa? Kita sering horn. Ya. Ya. Habis tu tak gerak-gerak juga, kita buat lagi horn gila. Kita buka cermin, kau, tidur kau. Jerit-jerit. Seolah-olah kita tahu semua benda kerana kita kepada kita kata, dah hijau, geraklah. Kita kata kan. Kita kononnya kita tahu, tapi kita tidak tahu apa yang sedang berlaku dalam kereta tu. Mungkin dia baru dapat panggilan, ayahnya sakit, anaknya jatuh, atau sesuatu lah sedang berlaku dalam keretanya. So bayangkan bila keadaan tu jadi macam tu, dan instead kita jerit-jerit horn-horn, kita keluar daripada kereta tu, ketuk tingkap dia, cik, boleh saya bantu? Ada sesuatu berlaku ke? Berbanding dengan lepas tu saya kata, lawan sabar adalah sombong. Kerana bila kita ni beranggapan kita tahu semua benda, maka kita jadi masuk level-level orang sombong. So apa jadi dengan orang sombong? Orang sombong selalu rugi. Tengok je setan, tengok je Firaun, tengok Korun. Pergi cari ayat tentang Korun, di mana Korun kata, aku jadi kaya ni kerana ilmu yang ada pada diri aku. Sombong. Kita sering buat conclusion, terus menyimpulkan seolah-olah kita tahu semua benda. Tuan-tuan dan puan, kita selalu nak ingat Allah lebih tahu. Nah, bukan salah kita untuk tidak tahu apa yang sedang berlaku kat kita kat depan tu. Ceritanya, kenapa yang kita tak nak ambil tahu? Belajar. Kerana belajar tu mendidik sabar. Hashtag deep sangat. So, tuan-tuan dan puan, S-A-B-R. Itu caranya kita menguruskan sabar kita. Dia mungkin berbanyak step, tuan-tuan dan puan. Once kita internalisekan benda ni dalam hidup kita, ia mengambil masa yang sedikit saja. Adakah kita ni akan terus melenting-lenting? Ya, kadang-kadang tu ya. Kenapa? Kerana kita perlu latihan. Kan? Mak Saleh kata apa? Puan Syikin dah buka mic tu. Puan Syikin, Mak Saleh kata apa? Practice makes apa? Practice make perfect. Puan Julie, Puan Julie menjawab, Puan Syikin pun jawab, bintang dua-duanya. Practice make perfect, ajaran sesat. Puan Julie? Kalau lagi satu yang go with the flow tu. Okey, practice make perfect dulu. Practice make perfect tu kepada saya ajaran sesat. Kenapa? Kerana we are never perfect. Allah is perfect. Kita ni selalu belajar. Okay? So practice doesn't make you perfect. Practice gives you experience to become better than yesterday. Latihan hanya memberi kita pengalaman untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Okay? Boleh Puan Syikin? Boleh. Minta. InsyaAllah. So kita perlu latihan. Latih untuk menjadi lebih sabar. Itu namanya jihad. Ya. Alright. Pada waktu dan saat ni,
Sekiranya tuan-tuan puan ada soalan nak tanya, inilah masanya. Malu nak tanya soalan tuan-tuan puan rugi gila. Kalau saya ni buat kursus ini kepada orang luar, seorang mungkin bayar RM500. Tuan-tuan puan kalau tak tanya soalan sekarang, belajar free rugi gila. Dah lah rugi gila pula tu. Kalau kita dah lalui macam ujian tu kan, saya nak tanya, sampai dia punya feeling, maksudnya dia punya macam ni dia punya hati tu jadi kering, macam okey je, okey lah, tak apa, dia biar let go, macam dia dah tak ada perasaan nak marah, tak ada perasaan, dia biar je. Tu macam mana tuan? Orang kata macam hati kering lah, dah kering lah tu, dah malas nak fikir. Puan Julie, tidak ada perasaan merupakan perasaan. Tidak ada perasaan merupakan perasaan. Okay. So, kalau dikata dia tidak ada perasaan. Ya, jawab pula soalan. Kalau dia tidak ada perasaan, at least dia ada perasaan syukur ke contohnya. At least dia ada perasaan sabar contohnya. At least dia ada perasaan bahawasanya apa yang dilakukan hari ini, dia melangkah ke belakang daripada satu pergaduhan, maka dia dalam perasaan aku ada rumah di syurga lepas ni. Biarlah perasaan itu. Dia maksudnya dia malas nak melayan lagi, macam daripada aku layan dia punya situasi tu, lebih baik aku diam. Sebab kita fikirkan kita kena sabarlah, sebabnya kita bukan nak berjawab-jawab masa tu, sebab bila jawab pun akan sakit hati. Jadi biar je lah. Jadi bila kita menghadapi kita nak hadapi orang tu balik, dia macam okey, macam tu je lah. Dah macam biasalah pada dia dah macam tak ada feel untuk dengar, tak ada feel untuk biar je lah, kita dah buat sehabis baik kan. Maksudnya kita dah tegur, dah itu, dah ini, dia tak nak ikut juga, biar je lah. Macam tu. Manusia tidak boleh mengubah manusia. Kalau manusia boleh mengubah manusia, Nabi tak ada masalah. Okay. So dengan orang tu, kita berurusan dengan dia secara profesional. Bukan emosional. Maksudnya kita berurusan dia terhadap sesuatu kerja tu lah. Pokok kerja tu je. Habis je kerja, balik. Tapi tidak ke nanti dia dilabelkan sombong dah, macam tu dah tak nak dah macam tu pula. Macam mana tuan? Puan Julie, kita tak buat apa-apa pun orang cakap. Betul. Puan Julie bayangkan, Puan Julie berdiri tengah-tengah jalan tu, tak buat apa-apa, berdiri je, diam, senyap je, tak gerak pun, senyap je. Orang sekeliling kita tak akan cakap kan? Betul. Ya. So selagi apa yang kita buat tu betul, halal, buat je lah. Okey. Kerana kita tak buat apa-apa pun orang tu tak cakap. Ya, betul. Saya mencadangkan jangan di hatinya kering. Biarlah dalam hatinya kata, aku doakan kau. Hatinya. Kerana itu lebih baik. Kerana bukan kerja kita untuk mempengaruhi orang. Kerja kita adalah untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Sampaikan. Dalam Islam kita belajar, sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan. Bukan ajarkan. Kan? Mak Saleh pun cakap benda yang sama. Convey. Not convince. Dalam Quran, Allah memujuk Rasulullah kerana Rasulullah sedih, kaum dia tak ikut, kaum dia siap caci maki dia lagi, Rasulullah sedih. Macam mana Allah pujuk Rasulullah? Allah kata sampaikan je. Yang nak membuka hati mereka tu bukan kau. So kita dalam keadaan tu janganlah sampai level hati kering. Saya mencadangkan di hati itu masih di dalam keadaan empathy. Dia masih nak bantu dan dia tahu kalau mulut dia bercakap kok lagi bergaduh jadinya, maka dia tak cakap okey faham, dia tak cakap, tapi dalam hatinya dia doakan orang.
Okey, kena tukar dia punya kata hatinya tu lah. Frame. Fred, betul. Kena tukar itulah ya. Reframe. Okey. Ya. Faham. Kita tengok soalan-soalan kawan-kawan kita. Tuan, untuk non-Muslim, kita nak bagi tahu apa Pak Zikir untuk clear mind, negative, acronym. Okay. Empty your mind. Ya, kita bagi tahu untuk non-Muslim, kita kata empty your mind. Dan bila dia tanya caranya, suruh dia ulang satu-satu perkataan. Contohnya, saya pernah jumpa dengan orang ni, dia kata inner peace. Ya. Apa ni, kalau ditranslate inner peace ni dalaman yang tenang. ketenangan. Contohnya, ya, inner peace. Kadang-kadang ada orang yang dia mencari confident kan, dia akan ulang kata I have the power. Dia tengok cermin dia mesti ulang. So biar dia cari satu perkataan yang memberi ketenangan pada diri dia. Dan so dia ulangkan perkataan tu dalam diri dia. Ya. Boleh Puan Siti? Bintang kena bertanya. Murni bertanya. Manusia biasanya boleh terarah mengikut emosi. Walaupun telah menerima situasi tetapi boleh dihantui oleh kekecewaan, kesedihan. Bagaimana cara untuk melupakan? Tak boleh lupa. Murni, tak boleh lupa. Kenapa tak boleh? Ya, kita tak boleh lupa. Kenapa kita ingat? Kerana dia penting. Jadi pengajaran. Yes. Yeah. The reason kita ingat adalah kerana dia penting. Allah nak bagi tahu kita melalui insiden tersebut bahawasanya ia penting untuk anda ada pembelajarannya, belajarlah. Maka kalau nak betul-betul quote unquote lupa tu, carilah benda lain yang lebih penting. Ya, carilah sesuatu yang lebih baik, yang lebih penting. Contohnya dulu lah saya ni tuan-tuan puan-puan, saya kerja dengan satu syarikat. Kemudian bila saya resign daripada syarikat tu, masuk syarikat lain, saya ni orang yang sering lupa orang yang saya bekerja dengan dulu. Sahabat-sahabat saya. Kenapa? Kerana dalam kepala saya, sekarang saya bersama dengan syarikat baru ni, mereka penting. Ya. Maka yang syarikat dulu, yang mana yang masih berhubung saya ingat lagi lah. Tetapi yang tak berhubung saya dah lupa nama mereka dah. Sampai nombor telefon pun lupa. Ya. So, kalaupun lah kita nak quote-unquote lupa, cari sesuatu yang lebih penting. Ya. Yang akan supersede benda yang menghantui kita tu. Cadangan saya sebelum sampai ke tahap tu, cari pembelajaran daripada benda yang menghantui itu. Kerana benda tu menghantui kenapa? Kerana dia penting. Cari pembelajaran. Baru move on. Selagi kita tak jumpa pembelajaran tu, Allah kata, kau belum habis lagi. Kau belum settle yang ni dulu. Kalau kita pendam benda tu, lagi teruk jadinya. Sakit jadinya. Di masa depan. Yang sakit apa? Jasad kita. Jangan cerita kepala. Jasad-jasad yang akan sakit. Saya pernah jumpa orang yang jumpa coaching dengan saya, dan bila kita coaching dia, isu dia, ada di antara mereka ni, isu mereka, waktu mereka umur 5 tahun. Bila dia coaching, di bawah sampai ke umur dia 5 tahun. Dan kerana dia marah dengan seseorang pada umur 5 tahun tu, dia terbawa-bawa sampai ke hari ini. So, jangan pendam, tuan-tuan. Jangan nak simpan, nak cancelkan. Tak. Dia ada dalam kepala tu. Tinggal satu trigger je yang berlaku dalam hidup kita hari ni, datanglah baik benda tu, menghantui. So, saya cadangkan, settlekan benda tu dulu, kemudian cari sesuatu yang lebih penting dalam hidup anda pada waktu ini, supaya minda kita akan lebih fokus kepada itu. Boleh? Unik? Okay. Lain soalan? Cepat. 10 minit lagi. Malu nak tanya soalan bangau. Kepada mereka yang tak faham bangau tu. Kan kita, orang Melayu ni ada lagu bangau, oh bangau. Kenapa engkau kurus? So, dalam program saya kata usah membangau lagi. Stop bangawing, kata dalam bahasa Inggeris. Usah memberi alasan. Tanya je. Sekiranya ada soalan nak tanya, dah masa.
Tak ada soalan, saya ada soalan. Okey, saya tanya soalan. Apa perasaan tuan-tuan perempuan sekarang? Nah, ingat ya, pada awal program, saya minta tuan-tuan perempuan tuliskan satu permasalahan. Dan saya minta tuan-tuan perempuan tuliskan perasaan anda terhadap permasalahan tersebut. Kan? So, soalan ni sekarang, apa perasaan anda sekarang? Sila tulis dekat chat box. Berlapang dada. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang lain yang berada di sini, apa perasaan anda sekarang? Ingat, tak ada perasaan merupakan perasaan juga. Blur perasaan. Berlapang dada satu. Lepas tu Allah bagi ujian tu masih lagi sebab dia nak suruh saya sedar diri. There you go. There you go. There you go. Suruh beringat, belajar lagi, maksudnya beringat pada saya belajar untuk tidak jadi seperti itu, untuk saya baiki situasi itu. Kalau hati saya, kalau orang Jawa kata geremet-geremet, orang Jawa katakan hati dia tu geremet sangat, nampak muka pun rasa macam macam tu kan. So saya dah macam biarlah, itu memang bahagian dia. So saya, apa yang saya buat, saya boleh sampai mana tahap tu, sabarlah, sabar. Mungkin ada pahala yang untuk diberikan kepada saya, itu peluang juga kan. Itu pada saya lah. Betul. Dia tak ada mungkin untuk orang yang sabar ni. Memang ada pahala. Ya betul. Dan pahala dia syurga. Ya. Sekarang fokus itulah, nak syurga. Very good. Now, pernah tak Puan Julie dengar orang cakap, sabar aku ada had tau? Pernah? Pernah kan? Orang yang kata sabar dia ada had, seolah-olah had tu merupakan satu pagar lah. Maka seberang pagar tu neraka. Tak naklah saya macam tu. Maka lagi kita sabar, lagi luas tak syurga tu. Betul. Maka bersabarlah. Kita yang jadi marah melenting tu kerana kita ni jadi sombong. Kita seolah-olah tahu, aku rasa macam ni. Kita simpulkan ilmu kita seolah-olah kita tahu. Yeah. Dan kita sering lupa Allah lebih tahu. So, bila kita kata sabar tu, kita adalah sesuatu yang kita buat bersungguh-sungguh dengan yakin bahawasanya Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Nah, mungkin tuan-tuan perempuan akan mula cakap, Riza cakap senang lah. Gini ceritanya tuan-tuan perempuan, memang dia senang. Yang buat susahnya kita. Betul. Dia memang senang. Yang buat susahnya kita. Maka buat je lah. Ya? Dengan keyakinan bahasanya Allah lebih tahu apa yang lebih baik. Ya, tuan-tuan perempuan. Okay. Alhamdulillah, Azuri pun tenang sikit, redha. Dah sampai Misbah dah level redha. Alhamdulillah. Sabar dan solat kaedah terbaik untuk urus isu kita. Tapi kalau tak solat, macam mana tuan? Macam suka tak terapkan, jangan kita nak terapkan psikospiritual ke apa ke. Tak solat masuk neraka, full stop. Ya. Lagi satu, boleh tak kalau kita berfikir macam tak apalah, dekat dunia tu pinjaman je. Jadi bila mungkin itu salah satu healing saya lah dululah. Bila menghadapi satu situasi berat, macam mula nak terima diberi pilihan, macam tadi awal kan kita diberi pilihan, kita nak yang macam mana kan. Jadi pilihan saya masa tu, daripada aku mengamuk, baling periuk belanga, semua marah tak tentu pasal kan, lebih baik saya fikir tu pinjaman. Anak tu pinjam, suami tu pinjam, ini pinjam, benda tu tak kekal dekat saya. Jadi
Adakah itu adalah salah satu bab kata jangan letakkan ia di hati tapi letakkan dunia di tangan. Macam tu macam tu kan tuan? Adakah itu adalah salah satu cara terbaik untuk kita kontrol emosi tu? Banyak cara untuk kontrol emosi kita dengan sabar. Banyak cara. Malah saya baru tengok satu video Imam Omar dan dia tengah menceritakan tentang dalam Quran, bukan dalam Quran, dalam satu kitab ni ada 20 cara. Dan bila disenaraikan 20 cara tu, maksudnya kalau ini tak boleh berkesan, pakai yang ni. Kalau ini tak boleh berkesan, pakai yang ni. So macam-macam. So selagi cara-cara yang kita gunakan membawa kita ke arah Allah, ke arah syurga, okeylah. Harap lebih sabarkan diri, okeylah. Ya. So balik kepada Puan Siti tadi, solat, the thing is this. Kalau kita tak sabar, macam mana nak solat? Ya. Kalau kita ni tak sabar, macam mana solat? Dalam kepala nak memikirkan macam-macam, solat kita macam mana? Ya. Tak tahu maknidah. Laju je. So, sabar dulu. Uruskan sabar tu dulu. Okay. So, ambil wuduk, calm down. Belum angkat tangan lagi. Belum nak solat lagi. Ya. Cari ketenangan, sabarkan diri itu dulu dan solat. Solat tu itu dah wajib dah. Tinggal solat dah masuk neraka. Patut kita stres kena tu. Ya. So solat tu, solat mesti wajib. Ya. Bicara solat nanti kita cerita satu hari nanti. Ya. Dengan hari ini kita uruskan sabar dulu. Boleh, tuan-tuan puan? Boleh. InsyaAllah. Pada waktu dan saat ini, tuan-tuan puan, kita dah sampai pukul 11. Ya. Saya saja nak tanya soalan yang seterusnya. Apakah pembelajaran tuan-tuan puan hari ini? Sila kongsikan di WhatsApp grup masing-masing, di media sosial masing-masing. Kalau tak kongsikan di sini pun, pergi cerita dengan rumah ke masing-masing. Ya. Ilmu ni perlu diamalkan. Ya. Ada 3 benda yang kita bawa balik ke kubur. Amal jariah, doa anak-anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu bermanfaat ni kita boleh buat 2 cara. Nombor 1 ialah kita terus manfaatkan dia, kita terus guna dia. Nombor 2 ialah kita kongsikan ilmu itu kepada orang. Ya, ia akan menjadi satu infak ilmu lah, ya, yang akan kembali manfaat kita di kubur nanti. Ya, so kongsikan pembelajaran tuan-tuan puan dengan orang rumah, dengan kawan-kawan di WhatsApp. Ya, apa yang tuan-tuan puan belajar daripada sesi hari ini, ya, supaya dia jadi infak. Kepada mereka yang belum buat infak hari ini, jangan lupa infak di sini pun boleh. Ya, insyaAllah. Ya, ya. Kepada mereka yang belum infak hari ini, ya, rebutlah hari-hari tak air bulan Ramadan ni untuk berinfak tu kat sekolah kita, ya, di tabung PIBG kita. Duit itu akan digunakan untuk kita mempertingkatkan guru-guru kita di Azharawi itu. Kerana kita nak guru-guru yang terbaik untuk anak-anak kita, we have to play a role juga. Ya. Yeah. Baik, tuan-tuan puan, ada Instagram, ikut saya di Instagram, ya. Nak di Facebook boleh ikut saja. Ya, nak jadi kawan tu susah. Nak kena cancel beberapa orang dulu baru kita boleh jadikan kawan. Saya akan sering berada menghantar anak-anak di sekolah, nak tegur-tegur, mari tegur. Tak boleh sempat tegur di situ, tegurlah di social media ni. Ya. Terima kasih atas pengalaman yang diberi. Ya. Bila kita jumpa lagi, tegur-tegur. Sekiranya tanya soalan, teruskan tanya soalan. Di sini saya akan tunggu tuan-tuan perempuan keluar, semua orang dah keluar, baru dah saya tutup Zoom ni. So, kalau tuan-tuan perempuan nak stay last, nak tanya soalan, pun boleh. Ya. Terima kasih semua Puan Julie, terima kasih membantu banyak soal saya. Puan Julie, nanti saya sampaikan buku saya nanti kepada Puan Julie. Anak dah tak ni.
Saya anak-anak dah semua di Hill Park. Ya. Tapi saya masih jadi PIBG di Setia Alam. Kita perlukan Puan Julie lagi. Kepada Puan siapa tadi tu? Puan Siti ke tadi? Ya. 4135 012-328-4135 kepada Puan Siti tadi yang saya hadiahkan buku, itu handphone number saya 012-328-4135. Kepada ibu bapa yang berada dalam grup ni pun ambillah nombor telefon, manalah tahu kita boleh berbincang, bersembang, bertanya soalan. Ya, walaupun di puncak alam juga Puan Siti. Okey. Tak apa, hantar je WhatsApp kepada saya dan saya akan sedaya upaya akan sampaikan buku tu kepada Puan Siti. Ya. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan atas ilmu hari ini. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Rizal. Tapi terima kasih. Let's go.